Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897 FM. Kisah yang pertama ingin saya kongsi dengan anda. Ini adalah satu peristiwa yang dikirimkan pada pendengar kita yang bernama Khairil. Berkongsi peristiwa di kampung beliau. Katanya di sini, apa khabar Kisi? Khabar baik Khairil. Saya adalah pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Sabah. Ini berkenaan dengan pengalaman yang saya nak ceritakan. Saya adalah penduduk kampung Tan Duo. Ejaannya TANDUO. Saya tak pasti sebutannya seperti mana, seperti apa, tapi mungkin sebutannya Tan Duo. Kata beliau adalah penduduk di sebuah kampung di kawasan Sabah, di kampung Tan Duo. Mungkin tidak ramai yang kenal dengan kampung saya ini. Ini sebuah kampung yang telah pun banyak sangat kisah-kisah misteri dikaitkan. Antaranya pada tahun 2013 juga tersebar luas tentang misteri kampung Tan Duo satu ketika dahulu. Dikatakan kisah ini benar ataupun tidak, bagaimana agaknya. Tapi sekarang dah tak duduk pun dekat kawasan tu. Tapi ini dulu satu ketika dahulu. Waktu tu saya belum berumah tangga. Kini dah berumah tangga, dah tinggal di tempat lain, Casey. Di Sabah, kampung Tan Duo. Malam-malam hari saya seringkali diajak, kalau kakak saya nak ke tandas, dia akan kata, "Dek, temankan akak, dek. Akak mau ke tandas." Saya akan temankan kakak saya, tapi saya sendiri pun takut, Casey. Kami cuma dua beradik saja dalam keluarga. Pada waktu itu saya ada seorang lagi kakak, yang mana seorang lagi kakak saya sudah berumah tangga dan ikut suami menetap di Melaka. Jadi kami cuma dua beradik. Saya ketika itu usia 16 tahun, Casey. Dan kakak saya yang tengah ni pada waktu itu berusia 20 tahun. 20 tahun dia akan kata temankan dia waktu malam nak ke tandas. Kalau sedang tidur saya akan bangun. Sebabnya kalau saya tak teman dia tak akan keluar. Saya keluar dari rumah saya, temankan kakak pada tengah malam pergi ke tandas. Ini yang berlaku. Dek, kau tunggu sini, dek. Aku masuk tandas dulu ya. Tak boleh tahan, dek. Cepatlah, kak. Aku pun takut. Ya, dek. Kakak saya pada waktu itu masuk ke dalam tandas untuk lepaskan hajat. Buang air besar, Casey. Hajat besar. Aku berada di luar, katanya Khairil. Seorang diri juga takut. Sebabnya dekat kampung aku ni dah banyak kejadian misteri berlaku. Antaranya penampakan wanita yang dipanggil Pontianak pada waktu malam. Jadi pendengar Ria 897 FM. Kata Khairil, pada waktu itu kakak aku sedang berada dalam tandas, aku berada di luar. Tandas di kampung aku jauh dari rumah. Dia di belakang rumah, tetapi harus keluar daripada rumah. Mungkin boleh keluar dari depan, jalan ke belakang, keluar dari belakang pintu dapur, langsung ke belakang. Jaraknya daripada rumahku ke tandas itu dalam jarak 10 meter. Kakak di dalam, aku di luar. Mataku lihat kiri kanan, atas bawah ketakutan, Casey.
Tiba-tiba pada malam tu, aku dengar bunyi sesuatu. Seperti ada perempuan menyanyi. Kak, cepat Kak. Lambat. Nanti dek, nanti. Kata kakak aku. Sebabnya perutnya masih sakit. Aku sedang berada di luar. Keadaan aku amat takut. Tanpa memberitahu kakak aku masuk ke dalam rumah, duduk dekat dapur. Dengan harapan, bila aku dengar kakak aku membuka pintu tandas, sebabnya malam tu sunyi sepi, Casey. Bila kakak aku membuka pintu tandas, jadi aku tahu kakak aku dah nak keluar, baru aku akan keluar daripada dapur rumah dan langsung pergi ke tandas, menantikan kakak aku. Anda bayangkan, ini yang diceritakan oleh Khairil. Jadi sedang duduk dekat dapur rumah Khairil. Di belakang rumah tu tengah duduk. Tengah tunggu bunyi pintu tandas. Bunyi pintu, mesti Khairil keluar untuk sambut kakak dan sama-sama masuk dalam rumah. Duduk, aku terlelap, Casey. Bila aku terlelap, dalam masa yang sama, tiba-tiba aku terbangun dari tidur. Pada saat aku buka mata, aku terdengar pintu tandas terbuka. Timingnya cantik, Casey. Dengan segera aku bangun. Bangun daripada tempat duduk di dapur, keluar dari dapur, jalan. Nampak kakak aku tutup balik pintu tandas. Hal. Kak, belum habis-habis. Cepatlah. Berapa jam mau pergi tandas ni, Kak? Kak, 5 minit lagi ya? Ya. Aku berdiri di luar. Kakakku masih di dalam, belum keluar tandas, katanya Khairil. Tunggu dan tunggu dan tunggu dan tunggu. Tiba-tiba, Casey, Khairil, dalam tandas tidak ada orang. Kak, jangan main-main ya, Kak. Aku masuk nanti. Aku memarahi kakakku. Sebabnya, kata Khairil, kakakku membisikkan sesuatu dari dalam tandas. Katanya, Khairil, dalam tandas tidak ada orang. Aku diam lagi. Khairil, dari dalam rumah, aku dengar. Tiba-tiba, daripada tepi bilik kakakku, dari tingkap biliknya, aku nampak ada kepala. Khairil! Khairil! Hai! Aku udah keluar lah! Masuk! Hah? Kata Khairil pada ngamis di jam 12. Bila aku terlelap, kakak aku sebenarnya sudah keluar. Dan kakak aku fikirkan yang aku sudah masuk ke dalam. Kerana, kata Khairil, dia fikirkan kakaknya dah pun masuk ke dalam rumah, tinggalkan dia. Maaf, dia ingatkan, kakak beliau ingatkan yang kakak beliau ni ditinggalkan oleh beliau kerana terlampau lama. Jadi kakaknya pun masuk dalam rumah, terus masuk dalam bilik. Waktu tu Khairil terbangun, pergi belakang sebab terdengar bunyi pintu tandas, dan tiba-tiba ternampak pintu tandas tu tertutup balik. Dia sangkakan kakaknya yang masuk dalam tutup pintu. Sedang tunggu, suara tu menjelma. Langsung bila Khairil terpekik, kakaknya terdengar dari bilik
Daripada bilik kakak ada tingkap. Dari tingkap tu boleh lihat belakang rumah. Dia menjenguk keluar daripada tingkap, memanggil Khairil. Khairil, aku sudah masuk dalam. Apa kamu bikin di luar? Aku lari lintang pukang, Casey. Masuk bahagian dapur, tutup pintu. Pergi ke bilik kakakku. Aku marah. Aku jelaskan aku tertidur. Dan kakakku sangkakan aku tinggalkan dia. Casey, di kampung aku ni banyak penampakan dan cerita tentang Pontianak. Mungkin itu adalah suara makhluk Pontianak yang menakut-nakutkan aku. Casey cuba cari Kampung Tandua, Sabah, Malaysia. Itu tadi saudara kisah yang saya bacakan, yang pertama dalam Misteri Jam 12 bersama dengan Khairil, pendengar kita dari Sabah. Mungkin anda boleh kongsi dengan saya. Saya juga sedang melihat sebenarnya ada juga artikel berkenaan dengan misteri Kampung Tandua. Katanya dalam misteri ini kadang-kala terdengar jeritan dari kampung yang kini tiada penghuni. Malah ada mendakwa pernah terlanggar satu lembaga yang kemudiannya gaib sekelip mata. Jadi Khairil yang katanya tinggal berdekatan dengan kawasan Kampung Tandua. Jadi kampung ni sekarang dah pun menjadi sebuah kampung yang terbengkalai, yang tidak ada penghuninya lagi. Seram Okey, terima kasih pada anda yang berkongsi pelbagai kisah dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Saudara, kisah selanjutnya saya nak kongsi sama. Ini berkenaan dengan satu... Okey. Anda bayangkan, anda ni sebenarnya baru berpindah. Baru saja berpindah di sebuah rumah. Ini berlaku di Singapura. Ini kiriman daripada Encik Abdul Rahman yang berkongsi pengalaman beliau untuk Misteri Jam 12. Encik Abdul Rahman menceritakan melalui kiriman email kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Beliau waktu itu baru berpindah rumah. Jadi sebelum ni beliau menetap di rumah bersama dengan ibu mertuanya lah, dengan isteri, dengan seorang anak. Oleh kerana perabot-perabot tu belum lagi dibeli sepenuhnya, dan rumah tu mereka belum dah dapat kunci, dah boleh berpindah, dah ada api, dah ada air, cuma belum ada perabot. Yalah, Casey baru nak mula hidup yang baru. Saya pun bukan orang berada. Perlahan-lahan kami membeli barang. Jadi difahamkan dalam kisah ini, bila saya baca ni, kata Encik Abdul Rahman, pada satu hari tu, misal kata mungkin hari Rabu lah, Rabu pukul 9 pagi ada penghantaran katil dan juga almari ke rumah baru Encik Abdul Rahman. 9 pagi Jadi Cik Abdul Rahman ni ada pilihan untuk bangun pagi dari rumah ibu mertuanya, siap-siap, kemudian kata beliau naik bas, pergi ke rumah ibu mertua, pergi ke rumah baru, buka pintu, orang katil, hantar katil ni akan hantar, siapkan katilnya, pasang almari dan kunci pintu rumah, balik rumah ibu mertua. Ataupun kata Encik Abdul Rahman, saya boleh tidur di rumah baru saya untuk satu malam, besok pagi cuma bangun buka pintu. Tak perlulah saya bangun terlalu awal untuk bergegas, takut nanti lambat. Sebabnya mereka kalau lambat mereka akan tinggalkan. Jadi saya pun rasa gairah dan takut saya terbangun lambat, kata Encik Abdul Rahman. Saya takut terbangun lambat, sampai lambat, nanti barangan saya tak sampai. Saya pun kata pada isteri, biarlah abang bermalam dekat rumah baru. Saya cuma bawa iaitu satu bantal kecil, saya letakkan dalam beg dengan satu alas kain untuk alas saya tidur supaya tak sejuk sangat. Kemudian isteri juga bekalkan satu selimut, bawalah perkakas seperti berus gigi, sabun mandi untuk ke rumah baru kami. Jadi bila sampai rumah baru tu, saya keluar rumah ibu mertua,
agak malam, sekitar jam 9 lebih malam sampai jam 10 lebih malam di rumah baru. Saya pun buka pintu, masuk dalam rumah, buka lampu. Jadi bayangkan apa yang digambarkan oleh Encik Abdul Rahman dalam kisah ini. Rumah beliau ni, ruang tamu langsung tak ada perkakas rumah, langsung tak ada perabot. Begitu juga dengan bilik tidur, dapur cuma ada kabinet dapur dan semualah kosong lah. Beliau kata, saya pun tidur dekat ruang tamu, alaskan kain yang saya bawa, letak satu bantal, saya keluarkan selimut yang isteri masukkan dalam beg saya. Kemudian, saya pun mula nak tidur. Yalah, waktu tu handphone pun tak ada kisi. Pergi rumah baru pun naik bas. Jadi, Encik Abdul Rahman kata, sedang saya baring, saya tidur ni, saya bangun, saya pun tutup lampu lah. Cuma lampu dapur saya nyalakan. Tengah baring, tengah fikiran lah Besok pagi, almari datang, katil datang, kemudian nak beli barang lain. Dah sedikit sebanyak, adalah beberapa perabot, barulah mungkin keluarga saya boleh pindah lah. Sofa semua nanti bolehlah kisi. Cuma yang penting, mesti ada peti ais, televisyen untuk anak-anak, mesti ada katil untuk anak saya, untuk saya dengan isteri dan almari. Yang lain tak penting sangat lah. Jadi, sedang saya tidur, inilah kisah yang diceritakan oleh Encik Abdul Rahman di rumah baru, dan rumah ini adalah sebuah rumah resale ataupun rumah beli semula yang beliau miliki. Kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Why are you doing this to us? Waktu itu saya sedang baring dekat ruang tamu. Oleh kerana rumah tu kosong, apa jua bunyi saya boleh dengar. Ada pantulan echo kisi. Mula-mula saya dengar bunyi pintu. Salah satu pintu rumah tu memang benar. Kalau kita tolak, buka ataupun tutup, dia ada bunyi karat pada pintu berkenaan. Jadi pendengar Ria 897 FM, kata Encik Abdul Rahman ketika saya sedang baring, dengan jelas saya dengar pintu bilik yang dimaksudkan itu bergerak. Sebabnya hanya pintu tu bergerak, baru akan ada bunyi. Tapi saya pelik kisi. Cara pintu tu bergerak, kalau mungkinlah pintu tu memang bergerak, oleh kerana ditiup angin. Sebab saya buka semua tingkap. Panas kisi. Rumah pun tak ada kipas. Jadi saya buka tingkap ruang tamu, tingkap bilik. Tapi kalau betul pintu tu bergerak kerana ditiup angin, kemungkinan saya tak kisah. Kalau dia tiup angin, dia akan bergerak sekali. Tapi kali ini, waktu tu, pintu yang difahamkan rosak, bunyi seolah-olah ditolak, ditarik, ditolak, ditarik pada malam yang mana saya bermalam di rumah baru kami. Pendengar Ria 897 FM, hanya ada cahaya pada lampu dapur. Saya bangun, berjalan menuju ke pintu bilik. Saya tengok tingkap memang saya buka. Saya cuba tolak pintu tu memang berbunyi. Kemudian saya cari apa yang boleh saya cari dalam rumah tu yang boleh saya letak pada pintu supaya pintu tu tak bergerak dan tak berbunyi. Pergi dapur, saya buka almari atas, bahagian bawah almari, ternampak ada satu tong cat yang kosong. Saya keluarkan tong cat, memang kosong, dah kering. Saya angkat tong cat tu, saya letak pada pintu. Jadi setidak-tidaknya pintu tu kalau ditiup angin dah tak bergerak lagi. Saya pun baring dekat atas lantai. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Abdul Rahman, kali ini belum sempat saya lelapkan mata, ketegeng, saya bangun, saya nampak tong cat bergulik kesi macam ada orang tendang.
Astaghfirullahalazim. Saya dah tahu dah, ada sesuatu yang tak kena dengan rumah ni. Maklumlah, rumah ni pun belum lagi disema. Malam tu juga saya keluarkan surah Yasin yang saya bawa bersama. Saya duduk dekat ruang tamu. Saya baca Yasin. Tengah baca, Casey, pintu bilik tu bergerak sekali lagi dan tiba-tiba dihempas dengan begitu kuat. Saya tetap membaca dan terus membaca sampaikan pergerakan pintu berhenti dengan sendirinya. Habis saja saya baca Yasin, keadaan rumah tu macam ada sesuatu yang tak kena. Malam tu tak boleh tidur, Casey. Saya pun takut. Walaupun saya ni seorang lelaki, saya membaca Yasin, saya tetap takut. Saya terpaksa buat perkara berikut ini. Saya bangun, pergi pintu depan, buka pintu depan. Kemudian saya buka lampu. Lampu bilik 1, lampu bilik 2. Rumah tu cuma ada 2 bilik tidur. Kemudian lampu ruang tamu saya matikan sebab kalau terlampau terang pun saya tak boleh tidur. Saya tidur dekat dengan pintu rumah saya. Tengah tidur depan pintu rumah, saya dapat rasakan macam ada orang langkah badan saya. Orang langkah badan Casey. Saya terdiam seketika. Apabila saya bangun, katanya Encik Abdul Rahman, saya nampak lampu bilik semua tutup. Dan di dalam sebuah bilik, iaitu bilik yang saya nak jadikan bilik anak saya, ada perempuan hitam rambut panjang sedang berdiri memerhatikan saya, Casey. Mendengar rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kisah Encik Abdul Rahman tadi menakutkan dan menyeramkan. Tapi ada sebenarnya kisahnya adalah lagi yang mana setelah dia terlampak susuk tubuh wanita yang memerhatikan beliau, yang katanya terlampak lembaga hitam seperti wanita yang sedang memerhatikan saya, sedang tidur depan pintu. Beliau menjadi takut dan akan tetapi beliau melawan perasaan tersebut sambil dia duduk dekat depan pintu rumah. Sambil tu dia tetap membaca Yasin. Sampaikan terlampau penat, dia pun tertidur di hadapan pintu rumah. Bayangkan kalau jiran lalu nampak Cik Rahman tidur dalam bilik, dalam rumah yang kosong tu, mesti jiran tu terperanjat. Tapi Alhamdulillah, keesokan pagi delivery sampai. Dia pun pada pagi tu juga telah pun mendapatkan beberapa orang kawan untuk sama-sama membaca doa selamat dan mendapatkan seorang teman untuk semah rumahnya. Dan sebelum berpindah, rumah tu telah pun dibersihkan. Bersihkan ni bukan bersih kemas apa, bersihkan secara semah lah, yang dilakukan oleh Encik Abdul Rahman. Terima kasih pada Encik Abdul Rahman. Okey, yang ini daripada Nur Cahaya. Katanya di sini, Assalamualaikum kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada waktu itu, saya dengan tunang saya sedang berjalan-jalan dekat kawasan tepi pantai sekitar jam 8 lebih malam. Jadi ini selepas kami menjamu selera. Pada waktu tu kami pun dah ada selisih faham lah, kata Nur Cahaya. Tunang saya telah pun melakukan kesilapan. Dia minta jumpa, ajak saya keluar makan. Saya tak nak. Akhirnya okey,
Saya beralas, saya keluar, tetapi perasaan marah masih lagi terpendam. Jadi bila saya makan dengan dia, dipendekkan cerita, selisih faham itu tidak dapat diselesaikan. Bila kami cuba berjalan, dan dia ni panas baran orangnya. Jadi sedang berjalan dekat tepi pantai, yang mana tempat tu jauh daripada orang ramai pada malam tu. Dia tiba-tiba marah dengan saya, sebabnya saya tidak maafkan dia. Saya ni mencari kesilapan dia. Dia terus jalan tinggalkan saya, Casey. Dah banyak kali dia buat dengan saya perkara seperti itu, kata Nur Cahaya. Tapi saya faham orangnya memang. Saya lebih suka dia jalan daripada dia menggunakan kekerasan, memukul saya, tampar. Tak kisah. Bila dia lari dari saya, itu bermakna dia nak kawal kemarahannya. Saya faham itu cara dia. Jadi dia tinggalkan saya. Saya ni dekat tepi laut, Casey, seorang diri. Saya pun duduklah di salah sebuah bangku terletak berdekatan dengan sebuah barbecue pit. Dekat kawasan tu, sepanjang lebih kurang kiri dengan kanan saya ni, dalam 100 meter memang tak ada orang. Tapi bahagian ujung-ujung adalah 2-3 orang. Kemudian sebelah kiri sebelah kanan adalah jalan menuju ke arah tempat kami makan awal tadi. Jadi saya duduk seorang diri. Saya sedang fikirkanlah, adakah mungkin saya perlu maafkan, ataupun saya harus beri dia amaran dan sebagainya. Tunang saya dah tak ada. Jadi saya tahu dia akan datang balik, sebab takkanlah dia nak tinggalkan saya seorang diri. Tengah duduk seorang diri, tiba-tiba saya dengar, Casey, terdengar suara perempuan menangis. Terperanjat saya apabila saya ternampak di barbecue pit, betul-betul sebelah barbecue pit yang sedang saya duduk ni, kelihatan ada seorang perempuan sedang duduk, tangan kiri kanan pegang muka, menutup mukanya, kemudian menangis terisak-isak pada malam itu. Pendengar Ria 897 FM, saya daripada terfikirkan tentang masalah saya pandang pada wanita yang sedang duduk menangis. Saya tertanya-tanya apakah masalah yang dia hadapi. Entah macam mana, Casey, tergerak hati saya untuk bangun, berjalan menuju ke arah wanita tu. Dia tengah duduk ni dekat bangku. Kemudian saya duduk di sebelahnya. Bangku yang dia duduk ni adalah jenis bangku panjang. It's a bench, kata Nur Cahaya. Jadi, Casey cuba gambarkan situasi ini. Bangku ni bangku panjang, boleh duduk lebih kurang 4 orang lah, 3 hingga 4 orang. Dia duduk tempat duduk paling hujung bangku. Saya duduk paling hujung bangku. Jadi di tengah-tengah boleh muat 2 lagi orang. Dia sedang menangis, saya sedang duduk. Saya nak bertanya apakah masalah dia, sebab saya takut dia melakukan sesuatu yang tak baik. Dan dia seorang perempuan, seorang diri di tepi laut, tidak ada berteman. Saya pun duduk, kemudian saya dia masih menangis, Casey. Masih lagi menangis pada malam itu. Beliau, Nur Cahaya, berbahasa Inggeris dengan wanita duduk di sebelahnya. Sebab dia tak tahu itu orang Melayu ke, orang India, orang Cina. Jadi saya gunakan bahasa Melayu lah. Awak okey ke tak? Minta maaf, saya bukan nak kepo. Boleh saya bantu tak? Awak okey tak? Dah lah, jangan nangis. Boleh tak kalau kita berbual? Dia masih menangis, Casey. Awak okey tak? Jangan nangislah. Boleh tak kalau kita berbual? Ada masalah apa? Saya pun sebenarnya baru gaduh dengan tunang. Mungkin masalah kita sama, mungkin tak sama. Tiba-tiba ada orang tepuk bahu saya. Hei! You berbual dengan siapa? Apa you ni? Datang marah-marah orang. I tak marah. I cuma tanya you berbual dengan siapa. Berbual dengan siapa?
Apabila saya toleh, cuba nak jelaskan pada tunang saya yang datang dari belakang dan tepuk saya, wanita yang kononnya duduk di sebelah hujung bangku hilang entah ke mana. Itulah. I tanya you berbual dengan siapa? Alah, you dah okey kan? Dah lah. Kita balik lah. Tapi tunang saya mati-mati tak nak balik. Katanya nak settle problem kita tempat tu juga. Saya kata padanya tak nak. Saya nak balik. Saya rasa tak sedap hati. Bual punya bual, Casey. Akhirnya saya pun pulang dengan tunang saya. Sampai ke saat ini, Casey, saya yakin saya nampak ada perempuan nangis. Saya dengar suara dia menangis. Saya berbual dengan dia, duduk sebelah dia. Bila tunang saya datang, tiba-tiba dia boleh hilang, Casey. Bayangkan kalau tunang saya tak datang pada tepat pada waktunya, saya tak tahu apa akan terjadi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, para pendengar Ria 897, saya akan berehat. Misteri jam 12 akan direhatkan seketika dengan beberapa buah lagu. Akan saya kembali berkongsi lebih banyak kisah. Ada juga yang kirimkan mesej kepada saya yang katanya seram dengan kisah-kisah pada malam ini. Kata daripada Nur Alisa, saya bila dengar Cik Abdul Rahman punya cerita, Casey, main pintu, Casey, pula pintu almari saya bunyi dia sama. Pintu almari bila buka tutup tu bunyi dia sama macam kisah Cik Abdul Rahman awal tadi. Dan saya tertengok almari saya, seram, Casey. Pula tidur seorang diri. Adik saya ada bilik sendiri. Saya angkat bantal dan guess what? Now saya dekat bilik adik saya. Hai. Inilah dia kalau dah terbawa-bawa, saudara. Saya akan bacakan kiriman-kiriman anda sebentar nanti. Akan saya kembali sebentar nanti. Kita nikmati lagu-lagu berikut ini dalam Misteri Jam 12. Selamat pagi kepada semua teman-teman yang sedang mendengar Ria 897 FM. Anda juga boleh hubungi saya di 669-11897 berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Awal tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu dari nyanyian iaitu Zai Baktian dan Jufri dari kumpulan Kraton. Ya, kedua-duanya merupakan artis Singapura yang menyanyikan lagu Saka. Ya, versi remix. Sebelum tu Akmal menampilkan Idris, lagu ataupun lagu diberi nama Memujamu. Lagu Akmal menampilkan A-Trash ataupun Idris dari kumpulan eksklusif. Sekarang ini dah pun ada kumpulan baru, AOK bersama dengan Erwin Shah Dawson. A-Trash sekarang ini berada di Kuala Lumpur, sedang ialah berkarya di sana bersama dengan rakan-rakan hip hop beliau seperti lupa pula nama budak tu. Tengok. Ayolah, macam mana boleh lupa Ultimate. Yes. Selamat menjejaya kepada Brother A-Trash. Semoga perjuangan hip hop di Malaysia dapat dikembangkan, ya. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang ada di Facebook Ria 897 FM. Saya akan buka talian sekarang 669-11897. Bagi nak kongsi kisah, harap dapat ringkaskan kisah anda, jangan terlalu panjang. Dan yang penting tu bila nak bercerita, jelas kisahnya. Dan kalau tidak ingin bercerita, tak apalah, tak perlu telefon. Anda hubungi saya untuk berkongsi pengalaman di udara Ria 897 FM. Terima kasih kepada kawan-kawan yang ada di Facebook Ria, Facebook DJKC. Kita ada siapa ni? Mr. S. Kato. Merebang pula dengan hantu dekat pantai ni. Betul-betul bayangkan keadaan orang tu. Di tepi pantai yang tenang. Kak Nana Sarina, selamat bos. Assalamualaikum dari The Netherlands, KC dan geng Momok. KC minggu ini minggu terakhir MG12 ke? Saya akan merindui MG12. MG12 rancangan kegemaran saya. Sekarang ini sini jam 7 malam dah sejuk.
dekat luar 9 degree Wow, 9 darjah Celsius. Terima kasih pada Kak Nana Sarina. Selamat bos. Saya belum tanya dengan bos Esok saya memang niat nak tanya, bos, macam mana MJ12 minggu ni terakhir ke minggu depan ke, atau bagaimana pertukaran jadual saya bertugas. Sebabnya 3 bulan saya akan kerja pagi kerja malam, tapi tak tahulah, tengoklah macam mana kalau bos kata KC tak boleh malam juga, ikut je lah, kita ni makan gaji Yang ini kiriman daripada, terima kasih juga pada Kak Razima. Katanya suka mendengar rancangan MJ12. Sejak Rumenjak dah kenal dengan MJ12 Kisi. Lebih kurang beberapa bulan yang lalu, kakak dengan mak dah jadi best friend. Setiap malam mesti dengan MJ12 Kisi. Kita akan buka saluran suria, duduk dekat ruang tamu sambil dengar makan kuaci. Lepas tu kita akan bincangkan kisah tu. Boleh jadi ke? Betul ke? Kadang-kadang kakak rasa macam best gitu dengan MJ12. Nasib baiklah suria ada. Sebabnya rumah ni tak ada radio. Handphone kakak pun kalau nak dengar Mi Radio takut sangkut-sangkut Kisi. Terima kasih pada akak dan ibu ya. Faiz kata Faiz Ketoy. Nama apa ni Izinkan saya mungkin menegur teman-teman yang ada sedang memantau Facebook dahulu ya. Yes, MJ12 is back KC. Macam mana kesihatan? Okey. Bagus. Cuma kepala ni ada pening-pening sikit lah. Tapi ia akan makan masa untuk pulih ya. Sebabnya mungkin kerana baru baik sakit, dan ubat pun tinggal lagi mungkin 2-3 round baru habis ubat saya. Nak habiskan semua. Terima kasih pada teman dari Selangor, Malaysia. Yang ini kita ada Zura katanya, KC saya mendengar MJ12 dari Selangor. Wow, terima kasih pada anda juga orang Selangor. Kita juga ada Diana Natasha. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Salam kenal dari saya dan juga rakan-rakan saya, kata Diana Natasha, bersama dengan rakan-rakannya Farhana, Maimuna dan juga Nur Saida sedang mendengar dari Shah Alam Section 7. MJ12 dengar malam-malam dengan members best KC. Datanglah Malaysia, buatlah rancangan MJ12 kat sini. Mesti meletup, top, kata beliau. Wow. Terima kasih pada Kak Nurkia Jones. Assalamualaikum JKC. Waalaikumsalam. Geng-geng momok semua. Akak tengah dengar sambil makan kerupuk ikan yang family hantar dari Singapura. Sedap, yum. Dan ini kita ada kiriman daripada Encik Rahman katanya. Encik Rahman. Encik Rahman kata best kisah malam ni. Keep up KC. Daripada Encik Rahman yang sedang memandu teksi menjadi teman setiap malam. Kita ada Abang Ghazali kita. Kisah malam ni memang menyeramkan. Tengah buat Uber KC. Boleh berhenti dekat tepi sekejap sebab bila memandu tak tenteram jiwa ni. Keluar isap rokok kejap. Wow. Bang, jangan banyak sangat bang kurangkan sedikit. Baiklah, itu kiriman-kiriman. Terima kasih pada semua. Ada yang suka dengan kisah malam ni, ada yang terperanjat, ada yang mungkin katanya tak seram KC. Lebih seram. Wow. Lebih seram tak boleh. Kita ada limit. Kalau lebih seram nanti saya panggil semua. Dia baca-baca nanti tengah duduk, tertuduk sebelah. Dengan seorang ya bang. Silakan berkongsi kisah. Mungkin kalau ada ibu-ibu anda yang ada pengalaman, makcik-makcik selalunya yang banyak pengalaman ni orang-orang lama. Mungkin zaman-zaman menetap di rumah lama, di kampung, mungkin ketika bercuti, dan juga pengawal-pengawal keselamatan yang sedang bertugas juga. Kalau ada kisah-kisah misteri boleh hubungi saya. Taliannya adalah 669-11897. Jadi kita akan jawab pemanggil yang pertama selepas satu kisah pendek yang saya nak bacakan pada anda semua. Okey, ini datangnya daripada Nur Azlan. Katanya Azlan, Assalamualaikum KC dan juga semua geng-geng momok Jom MJ12. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian yang berlaku di tempat tugas saya. Saya ni bertugas sebagai seorang technician. Dan kerja saya ni
menyelenggara kapal yang masuk docking lah. Jadi bila kapal tu masuk dekat pelabuhan, selain daripada dia akan berhenti untuk turunkan muatan kontainer tu, isi minyak, ada juga kerja-kerja teknikal yang akan dilakukan terhadap kapal berkenaan. Dan kerja jadi technician ni 24 jam KC. Dia mengikut shift, tapi kapal masuk Singapura, keluar masuk. Dan dipendekkan cerita, saya pernah bekerja, ini merupakan sebuah kapal dari Indonesia yang datang ke Singapura untuk menghantar muatan. Saya ni sedang berada dekat bahagian bawah kapal, sedang bersama dengan 3 orang lagi sahabat saya nak betulkan bahagian-bahagian tertentu kapal berkenaan. Apabila saya ternampak susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri dekat bahagian hujung kapal, yang ini terletak di engine room, katanya berada kita ni. Dan kemudian saya ternampak ada susuk tubuh wanita, dan saya sebenarnya memang tak nak tegur. Sebabnya untuk pengetahuan KC, setiap kapal ada penunggunya, ada jin yang akan ikut kapal berkenaan. Tapi penunggu-penunggu ni lazimnya kita akan ternampak saja. Tapi yang ini pula pada kapal berkenaan, ini case dangerous, kata beliau. Saya dengan teman sedang betulkan bahagian enjin kapal ni. Tiba-tiba KC, teman saya ternampak wanita yang sama, dan dia pun tercakap sesuatu, seolah-olah dalam konteks menegur yang dia ternampak sesuatu. Saya sampaikan beliakkan mata, memberi isyarat jangan cakap apa-apa. Akan tetapi dia tercakap dan sudah tersebut. Jadi apa perlu kita buat? Kita buat kerja macam biasalah. Jadi sedang buat kerja, tiba-tiba dia terlupa untuk ambil suatu alat yang kita perlu gunakan. Jadi dia pun naik ke atas. Dan selepas dia tinggalkan kawasan tempat kami melakukan kerja-kerja pembaikan tu, saya dengan teman seorang lagi ni tunggu dia turun. Tak turun-turun. Dia ni dah pergi 15 minit ni. Takkan gitu lama ni Jadi tunggu dah 15 minit, masuk setengah jam, masuk 40 minit tak turun-turun. Jadi saya dengan teman saya pun, kita tinggalkan kerja sekejap. Kita pun naik ke atas. Alangkah terperanjatnya apabila saya ternampak teman saya sedang terbaring di atas lantai, tidak sedarkan diri. Jadi saya pun cuba kejutkan dia daripada keadaan dia terbaring dan macam pingsan lah. Masih lagi bernafas. Saya tanya dia. Saya kejut. Akhirnya dia terbangun setelah seorang lagi teman cuba dudukkan dia dan tepuk-tepuk belakangnya. Dia terbangun, dan bila kami tanya kenapa, apa yang terjadi, dia pun tidak begitu ingat. Yang dia ingat, dia sedang panjat tangga kapal dekat engine room ni. Dia bukan macam tangga dekat shopping center. Dia adalah jenis ladder, kita kena panjat KC. Jadi sedang dia panjat, tiba-tiba dekat depan tangga tu ternampak ada muka perempuan yang tiba-tiba menjelma depan wajahnya. Terus dia terjatuh daripada bahagian yang agak tinggi. Nasib baiklah tidak ada apa-apa, cuma dia agak sedikit sakit belakang. Dan saya dengan teman saya pada waktu tu kata padanya biar dia berehat, dan kami berdua habiskan kerja yang ada di bawah. Alhamdulillah tidak ada apa-apa gangguan. Jadi ini bermakna teman saya yang menegur penampakan wanita itu telah pun diganggu dengan dahsyat. Misteri Jaduala. Okey, dipersilakan boleh hubungi saya di 669118997. Silakan kalau ada kisah misteri, anda hubungi saya. Dan mungkin kalau ada abang-abang yang ada pengalaman banyak, ada yang mungkin pernah bercuti di luar negeri, menetap di hotel. Hello, selamat pagi. Ya, itu. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, siapa bercakap ni? Faizal daripada... Kita ingat tak Faizal daripada Night Safari? Apa khabar? Alhamdulillah, baik-baik
Baru tempoh hari saya pergi zoo. Baru baik sihat. Baru sihat ni. Pasal last week dengar, tapi tak ada dengar suara you. Saya mengambil cuti sakit. Jadi ini kisah tentang apa ni? Anda bertugas di Night Safari, pengalaman tentang di tempat tugas ataupun bagaimana? Pengalaman di tempat tugas lah. Jadi waktu bertugas anda ni jam berapa? Pukul 3 petang sampai ke 12 malam. 12 malam. Anda bahagian mana ni? Kalau boleh kongsi. Bahagian keeper. Oh, keeper. Menjaga binatang lah ni Menjaga binatang lah. Jadi silakan pengalamannya. Okey, masa tu saya tengah cuti. Hello. Ya, silakan teruskan. Okey. Masa tu saya tengah cuti, saya bawa kawan saya jalan-jalan di sana. Saya survey tempat. Kisah ni betul-betul tak terang sangat lah. Tapi kita nampak kepala lah. Tapi bila dah nampak tu, dia sembunyi tau. Dia tak tunjukkan rupa dia semua. Lepas tu bila dah nampak tu, kita kawan saya tegur. Dia bilang, ni kau datang sini, kau tengok. Bila dah tengok tu, kita tengok, betul lah, kepala kan. Ada jarak jauh dari tempat kawasan tipe tu kan. Ada macam rumah pondok. Jadi dari situ kan kita nampak, pelik juga kan. Tengah pukul 8 gini, ada benda macam gini Itu sajalah yang saya nak cerita. Yang teman anda tak nampak. Benda tu tak mengajar, tak apalah, pasal saya tu cuti pun saya pakai uniform. Jadi dah kenal kan, tak apa sangat lah teruk. Terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Itu dia kisah yang ringkas, padat, bagus. Berkongsi kisah dalam misteri jam 12. Dipersilakan 6691897. Yang ini kisah datangnya daripada Puan Rahmah. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Makcik ada kisah nak kongsi. Minta tolong KC bacakan. Boleh Cik Rahmah ya. Kata Cik Rahmah, pengalaman yang Cik nak ketengahkan ini berlaku dekat rumah anak. Makcik ni ada kalanya akan bermalam di rumah anak pada hujung minggu. Dan ini menjadi satu rutin lah. Makcik cuma ada anak seorang je. Jadi yang seorang ni dah berumah tangga. Kadang-kadang ni pergilah sana, bermalam dekat sana, dengan anak, bermain dengan cucu. Nanti hari Isnin balik rumah makcik. Anak dah banyak kali suruh pindah je rumah dia, tapi tak nak lagi sih. Rumah makcik ni katanya banyak kenangan dengan arwah suami. Tapi itulah, lebih selesa duduk seorang diri. Walaupun anak kata rumah ni boleh disiwakan lah dan sebagainya. Kisah yang makcik nak ceritakan ni, balik rumah sendiri kisi, naik lift sorang-sorang waktu malam. Makcik ni jarang sangat keluar balik malam, jarang. Jadi pada waktu tu makcik balik lewat malam. Kalau tak silap nak dekat 2 pagi kisi. Sedang tunggu lift nak turun, makcik dengar ada orang bersiul dekat lobi lift rumah makcik. Makcik ni tinggal dekat kawasan lama kisi, dekat blok lama, iaitu di Teluk Belanga. Tengah tunggu lift nak turun, pukul nak dekat 2 pagi katanya dengar suara orang bersiul. Bayangkan. Jadi yalah, kita ni lumrah manusia. Kalau dengar bunyi dekat belakang orang tepuk ke, dengar telapak kaki orang jalan, mesti kita nak toleh. Makcik pun toleh lah, cari mana bunyi siulan tu. Dia sekejap bunyi, sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada. Lift pun sampai dekat tingkat 1. Pintu lift terbuka, makcik pun masuk. Tekan tingkat 9 rumah makcik. Dalam perjalanan lift naik ke atas rumah ke tingkat 9 rumah makcik, tengah diri ni, tiba-tiba dekat belakang, telinga kiri saja yang dengar seperti orang menghembus nafas.
toleh ke belakang, memang tak ada orang. Makcik pun, tangan makcik sempat kisi, bukan baca surah, tapi makcik berzikir. Tangan ni dah biasa buat zikir. Bila kita berzikir ni, ibu jari menggunakan jari-jari untuk kira. Misal kata zikir yang dikatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dah automatik isi. Tiba-tiba dari belakang ada orang tepis tangan makcik dalam lift di rumah makcik dekat Teluk Belanga. Hanya Allah yang tahu perasaan makcik pada malam tu. Sampai tingkat 9, makcik keluar dari lift, terus jalan depan rumah. Bila berada depan pintu rumah, nak masuk dalam rumah ni rasa macam ada benda ikut dari belakang. Ni kalau makcik masuk, kemungkinan dia pun ikut masuk dalam rumah. Depan pintu rumah, makcik ingat pesanan daripada orang yang mengajar, kalau balik rumah rasa tak sedap hati, bacalah surah-surah berikut. Makcik pun baca kesi. Tengah baca, semakin makcik baca surah, semakin meremang bulu tengkuk. Macam ada benda betul-betul dekat belakang makcik dan tak nak makcik baca. Jadi dia takut-takutkan dengan meremangkan bulu tengkuk dan juga bulu rumah makcik. Baru buka pintu, beri salam, katanya, Makcik Rahmah kita. Langkah kaki kanan, tutup pintu rumah. 7 FM. Dah masuk rumah, dah tutup pintu. Makcik buka lampu, berdiri sekejap, baru istighfar dan tarik nafas lega. Tengah berdiri ni, Astaghfirullahaladzim, Alhamdulillah dah sampai rumah. Tiba-tiba dengar orang ketuk pintu. Ketukan pintu tu lama kesi, nak dekat seminit ada. Makcik berdiri tak gerak-gerak sebab takut orang dekat luar tu kononnya dengar telapak kaki makcik berjalan. Maklumlah, rumah makcik ni tika getah. Kalau jalan, bunyi getah tu, mungkin orang luar boleh dengar. Jadi makcik berdiri, lama kesi, nak dekat seminit. Baru dia berhenti, makcik jalan masuk bilik, duduk dekat katil, ambil Quran makcik baca untuk tenangkan diri. Makcik tak tahulah apa yang ikut makcik dan memang takutlah kalau nak balik malam-malam lagi. Kata Makcik Rahmah, makcik dah serik kisi. Sebabnya tak pernah pun kalau balik malam mesti ada anak. Terima kasih. Selamat tengah malam. Ya, selamat pagi pada semua. Silakan 669-11897 berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Hai, saya Amy di sini. Kesi masih cerita MJ12 tak? Masih lagi Amy. Oh, masih Oh, okey, saya nak ceritakan satu cerita. Boleh, silakan Amy. Okey. Sikit hari saya pergi som kat Pasir Ris. Kita berempat, saya dan kawan berpasangan lah. Jadi saya jalan kat situ, semua suruh saya senyap. Saya degil sikit. Saya macam slow-slow lampu, tanya ni, apa tu? Tertegur. Saya tengah jalan tu nak pergi satu pondok ni, alih-alih ada sekilas orang macam tengah lari kat bawah, kat sebelah tepi kiri. Dia panjat saya. Habis dah sampai pondok tu, semua macam semua macam tengah duduk diam. Yang lagi dua tu tengah tak tahu dan tengah buat apa, dan tengah macam berbual dengan hantu-hantu kat situ. Jadi saya seram, saya duduk diam situ sekali. Lepas tu seram, saya ceritakan balik. Okey, lepas tu kita jalan lagi. Kita pergi pondok lagi satu. Kita pergi pondok lagi satu. Terus situ orang kata ada lembaga besar. Saya tak boleh nampak. Jadi saya macam curious nak tengok tu sangat-sangat. Macam saya suka termenung. Sekali dah tu jangan semua suruh keluar. Saya jalan bising. Kawan saya terus pergi kat saya, Amy diamlah, jangan bising-bising. Saya kenapa dia pergi kat aku pula. Kita dah sampai kat luar, kita
duduk kat pondok ni, semua cerita-cerita apa perasaan mereka. Sekali, aduh, saya rasa tak sedap hati. Tak sedap hati. Macam saya rasa lain tau. Terus kawan saya pun perasan, asal ini macam lain Dah tu 2 hari kemudian kita pergi adventure lagi dekat Labrador Park tengah atas. Kan ada bang lama kan. Jadi kita panjat naik atas. Kita panjat, kita explore. Dah tu tak ada apa-apa, kita turun. Kita duduk kat pondok. Kawan saya ni dia boleh nampak hantu. Jadi saya masih tak puas hati tak nampak hantu ni. Terus dia cakap nak aku panggil lah. Boleh lah, nak tengok juga kan. Ingatkan berani, tapi dalam hati takut. Sekali dia panggil, Amy kau sini, kau tengok tu. Dia ajak saya tengok kat tepi pohon-pohon ni. Menggigil saya, kaki menggetar. Terus saya tetap tak nampak tapi dah ada bunyi semua. Sekali ada petanda. Sebab dia tak nak keluar, jadi kawan saya suruh bagi petanda. Sekali hujan, like out of nowhere hujan. Terus saya pelik, tapi saya dah menggigil tau, takut gila. Dan tu terus terus tak ingat saya baru semalam terus dah habis tu macam kawan saya lagi satu dah sampai nak ambil kita balik. Saya duduk kat van, tak sedap hati. Lepas tu terus saya macam tak sedap perut, tak sedap badan. Terus saya muntah. After a while kawan saya bacakan ayat apa tah, then saya muntah lagi, tak rasa sedap. Terus orang kata ada benda ikut saya balik tu semua. Lepas tu terus saya tak nak lagi tengok lagi. Dah serik nak tengok sangat kan. Sampai perasaan dia takut sangat. Tu je lah kisah saya nak ceritakan. Amy berapa tahun usianya? 21. Terima kasih Amy ya. Okey, terima kasih Casey. Kembali. Amy 21 usia tapi suara muda Amy Itu dia kisah Amy Pasir Ris. Dekat kawasan mungkin ada teman-teman dari Malaysia belum pernah pergi ke Pasir Ris ni. Ia adalah sebuah kawasan yang mana dekat mana, daerah mana lebih tepat dia Elias. Saya pun lupa, dah lama tak pergi Mungkin satu hari Misteri Jam 12 live di Pasir Ris. Bagaimana agaknya? Tengoklah kalau berani. Okey, ia adalah dekat Pasir Ris ni. Mungkin ada yang dah pernah pergi dekat Swarm area ni, merupakan satu kawasan simpanan, semak samun simpanan. Ia ada boardwalk, anda boleh jalan atas jambatan kayu ataupun laluan papan, dan sekeliling tu adalah pohon-pohon, dan juga di bawah tu adalah air laut lah. Jadi ia mengalir terus sambung ke laut. Jadi kawasan tu merupakan satu kawasan bulatan. Dia ada beberapa jalan keluar daripada Pasir Ris Swarm tu. Tempat tu kalau malam-malam memang sunyi, sebab dalam tu memang tak ada lampu. Back to nature. Bahagian luar tu adalah Pasir Ris Park. Pasir Ris Park tu memang ada cahaya lampu lah untuk anda berlari anak, berbasikal. Tapi dalam dekat kawasan Swarm memang tak ada lampu, gelap gelita. Beberapa, dan di situ juga ada bird watching tower kalau tak silap saya, yang mana anda boleh naik ke atas, sampai tingkat atas tu anda boleh lihat pemandangan yang cantik, yang mana dipenuhi dengan pohon-pohon, dan kalau ada teropong boleh teropong burung-burung. Tapi yang ada juga menggunakan bahagian atas tu tempat buat kerja-kerja yang tak senonoh waktu malam. Jadi bila buat kerja-kerja tak senonoh, benda-benda ni datang. Sini ada manusia buat kerja tak senonoh. Dia datang dan mengundang. Bila dia diundang, dia datang. Dan yang lain-lain tu akan terkena gangguan. Macam tu lah. Tak tahulah benar atau tidak. Oleh kerana saya dah pukul 2 pagi. Oleh kerana semalam pula, minggu lepas saya mungkin agak kurang sihat. Tak apalah, saya tambah sikit. Last call. Silakan 6911897. Hello, selamat pagi. Halo, Casey. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Raden. Ya, silakan. Ada kronik kes ya? Ya, silakan. Ini Pak Raden cakap, Casey percaya tak?
ada satu juga manusia yang zalim. Zalim manusia ni kasi, perbuatan manusia ni bagai-bagai.com.kronik kalau mereka dah bertapak rasa hasad dan kikhianat atau kezaliman dalam akhlak mereka. Ini satu Pak Din cakap ikhlas kasi. Pak Din satu capital, satu kronik case yang amat kronik sekali. Apa tau kasi? Seorang, orang kata laki-laki, kerja dia lain tak ada kasi, dia suka menggoda isteri orang. Nampak tak satu kes kronik tak? Ini misteri dia menggoda isteri orang ni bukan kerana dia tu bernafsu dengan isteri orang, tapi dia ego yang dia rasa seperti dia tu jantan asli, kejantanan asli yang dia dapat menuntut ilmu apa tak kasi? Pukawan, ilmu suara pukawan. Apabila dia berbual, orang tu akan tergoda dan 2-3 isteri orang dekat satu tempat KC. Pak Din nak cakap telah terkena KC, tapi Pak Din dah settle ini chronic case. Dia telah apa KC? Tujuan dia ni, dia .com, jantan pemalas. Dia tidak kerja KC, dan dia telah menggunakan satu mantra pukawan suara untuk dia kenal dengan seseorang. Itu pasal Pak Din cakap wah ima anak dara atau isteri orang atau siapa sekalipun yang bergelar wanita, kalau stranger kenal kita, jangan to be too friendly je sih. Tak pasal apa, dalam menyelam ibarat sambil menyelam minum air, kadang-kadang bujur lalu melintang patah. Dia telah menggunakan istilah apa tak kasi. Pak Din pun heran. Ini Pak Din settle ni chronic case sebab apa tak kasi? Pukulan suara dia telah menjejaskan seorang isteri orang sampai tak boleh lupakan suara dia, sampai tergila bayang malam-malam asyik ingatkan suara dia, rindukan suara, tapi orang tu dah hilang dan duit dia .com, dia ATM dah kena pukau, dah kena ambil. Tapi Pak Din cakap dengan dia lepas kes settle, apa pasal kau tak bikin polis case? Dia cakap macam mana nak bikin polis case Pak Din? Sebab bila dia pukau suara saya, dia dah begitu, saya terpesona dengan dia, dan dia cakap, orang kata dia dalam problem, orang kata dia dalam kes bankruptcy, tapi dia nak membantulah seseorang. Tapi dalam pukauan dia tu, wanita tu terpukau dan telah terkena satu macam sihir pukauan suara, telah pergi ke ATM dan terus ambil withdraw. Jadi dia cakap dengan Pak Radin satu chronic case, how can I, macam mana saya nak detect Pak Radin yang ambil duit saya? Kalau saya bikin polis case pun, kalau macam ATM kan ada kamera, kalau bukan dia yang ambil, dia tunggu dekat jauh. Jadi tapi itu tak apa Casey. Tapi kadang-kadang pukauan suara manusia ni macam Casey tengok, Casey nasib baik kau bukan pukau Casanova jadi orang, tapi kamu pun ada ilmu pukauan suara, tapi ilmu pukauan suara yang ekoma yang halal, ciptaan asli, cari makan, kesian nak bantu Fizao dan anak kau juga. Jadi apa terjadi? Terjadilah satu apa tak kisah pukauan suara dia tu telah membuat orang kata wanita ni hampir sakit jiwa kerana tergoda. Tengok kau DJ champion ada orang nak lawan kau pula pakai ilmu suara lagi power pula. Tapi jangan takut, suara kau still maintain DJ champion. Dan akhirnya dia telah mencecas pemikiran. Satu daripada pukauan suara dia tu telah menjadi apa tahu, ibarat apa tahu, macam bulu perindu yang mencengkam di jiwa seseorang wanita yang mendengar suara. Tapi sebenarnya tujuan dia, he's just a real con man that use this hypnotic power voice. You know, there's exist, you know, the black magic, the sihir dalam hypnotic power voice, that when you talk only, people can melt, see, and people akan terpengaruh. Tapi tanpa dia sedar, wanita ni kasi, orang kata hari demi hari, orang kata kirakan merindu suara seorang laki-laki yang zalim. Tapi tengok, itu pasal kaum wanita. Memang wanita ni sedih kasi, pasal apa kaumnya lemah. Wanita kan ibarat kerak nasi, lambat-lambat kalau kita berbual pun kadang-kadang boleh kerak. Tapi kalau wanita tu ada iman, kalau dia ada jiwa yang kuat, semangat perjuangan, dia tidak akan tergoda walaupun dengan suara pukauan sihir manusia. Tapi wanita yang Pak Din kenal ni, laki dia cakap, Pak Radin, isteri saya ni tidak ada skandal, tapi dia cakap dia dah keluarkan ATM 500 dan dia cakap, abang, the man is banished, but the man my voice has already penetrated my mind. I feel like so miss his voice. Tengok, astagfirullahaladzim, Pak Din jumpa, Pak Din cakap,
Kau kenapa Pak Den? Tolong Pak Den, lupakanlah saya. Tolonglah bantu saya untuk melupai suara seorang laki-laki yang telah memukau saya dengan berkata yang dia tu begitu baik bukan suara dia, tapi dalam kata-kata ayat power dia tu, dia telah menipu saya dan dia telah mengambil duit saya. Tapi yang saya sedih, belayan pukauan suara dia tu menggoda saya Pak Den. Bukan I'm not fall in love with him, but I just miss his voice. Okey, satu kronik Pak Den cakap yang kau nak miss voice orang kronik konmen lah pasal. Orang kata kira-kira habis mana habis takkan suami kau tak sedih. Dia Pak Den, saya sayang suami saya, tapi kadang-kadang bila malam tu perasaan fikiran saya mengelamun Pak Den. Tu pasal suami dia cakap apa kau Pak Den? Dia depan saya kerana bila dia nak tidur berbual, dia mengelamun sekejap mata kat tingkap macam doktor termenung, macam nak step merindu seseorang. Saya Pak Den cakap kau bukan merindu orang tu, tapi suara pukauan sihir tu telah menjiwai naluri perasaan kau. Jadi Pak Den cakap, dia tak tolong Pak Den try to pull this thing, atau boleh tak Pak Den kasih satu ilmiah yang dapat melupakan perasaan saya tu menjiwai pukauan suara seorang laki-laki. Tengok, itu pasal Pak Den cakap untuk orang kata kirakan seorang wanita, kalau kita jumpa stranger, kita bukan cakap laki-laki jahat. Aku bukan sebelahkan perempuan. Orang ingat aku selalu sebelahkan perempuan. Tidak. Pak Den cakap, apabila kamu kenal sesiapa stranger dekat luar, kamu tak tahu siapa orang tu. Jadi kalau boleh, jangan kita manusia kasi seorang wanita, maruah wanita, satu di antara maruah wanita, jangan peramah tak tentu pasal. Tengok, bukan Pak Den puji macam Fiziao, dia hanya peramah di radio sebagai selebriti, artis, sebagai seorang DJ. Tapi bila come to outside, dia jaga maruah dia. I don't be friendly without any reason people. Itu pasal she make a good wife to you, is it? Walau macam mana aku menghibur kau, aku peramah di radio, tapi tak mestinya aku nak peramah kat luar. So agak wanita janganlah peramah je sih. Jadi terkena pukauan suara dan akhirnya dan naik gila bayangkan suara.com.chronic yang nonsense. Tapi Pak Rin dah settle dan akhirnya Pak dia cakap satu wanita, kalau orang yang kita kenal, janganlah bersembang. Sebab di sebalik bersembang, kau tak tahu mungkin itu bukan laki-laki, tapi dia adalah jantan pemuja pukauan suara yang sihir. Rambut sama hitam, hati lain-lain, kita tak tahu siapa orang yang kita jumpa. So DTA, don't trust a stranger, don't trust anybody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Radin dengan kisah tadi. Wow, saya suka dengan kata-kata Pak Radin ni. DTA, don't trust a stranger. Nampak don't trust a DTAS lah Pak Radin. S dia lupa. DTAS. Terima kasih Pak Radin. Walaupun ada kalanya kisah-kisah Pak Radin ni susah kita nak memahami tapi ada jugalah kita ambil yang mana yang mungkin boleh kita gunakan sebagai satu contoh. Jadi boleh dah. Saudara, terima kasih pada anda semua dan terima kasih pada yang sedang berada di Facebook DJ Casey yang sedang live sekarang ini. Ya. Jumpa anda esok dalam Misteri jam 12 dan juga pastinya Geng Burung Hantu bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM. Saya pun dah nak pulang ke rumah. Ya, ramai yang ada live sekarang ini. Dan apapun jua, terima kasih pada yang sedang memantau. Ingat, rancangan MJ12 hanya sekadar hiburan. Ingat, jangan lupa, MJ12 hanya hiburan. Tidak ada siapa yang boleh mengesahkan kebenarannya kecuali si tukang cerita itu sendirilah. Jadi dengan itu, saya undurkan diri. Burung tiong makan betik. Saya balik pun cantik.